Okay, Assalamualaikum and good day to all of you. Okay, so in this chapter, masih chapter yang sama, chapter 3. So ini adalah part 2 for chapter 3 positive verbal communication. Alright, so kita sambung balik. Hari tu kita stop dekat page number 5. So hari ni kita akan continue page number 6, 7 until finish lah, iaitu page 8. Okay, so kalau korang tengok hari tu kita dah bincangkan banyak perkara daripada page 1 ni, positive verbal communication, kata-kata yang indah tu. And so kita straight terus ke page yang ke-6 lah, right, page 6. So korang boleh buka nota korang. Okay, buka page 6. Okay, so page 6 ni ditulis tu providing feedback. Kita start dari sini. So providing feedback ni, apa itu feedback? Feedback ni adalah maklum balas. So maklum balas ni kita kena bagi untuk salah satu elemen yang dalam komunikasi yang mana kita kena berikan kepada penghantar mesej tu yang menunjukkan yang kita faham mesej tu. So bawah ni dia ada definition of feedback. Ni page yang saya tanda ni. So feedback is a response, iaitu tindak balas to a message a listener receive. Okay, seorang pendengar itu terima. Alright, so kalau orang tu tak dengar, maknanya takkan ada feedback. So kalau dia dengar, maksud dia akan bagi feedback. Okay, so this response may be transmitted verbally or non-verbally. So ni dua cara kita nak memberi maklum balas, sama ada cara verbally atau non-verbally. So kita kat bawah tu, two types of feedback. So verbal feedback ni adalah kita menggunakan suara. Kita cakap. Kalau kita cakap, okay, dengar tak? Dengar. Okay, boleh baca? Boleh. So korang respon dengan suara. Ini mudah. Iaitu verbal number 1 mudah. Verbal feedback. Number 2, non-verbal feedback. Bawah non-verbal feedback ni dia tanpa suara. So kalau tanpa suara pula macam mana? Kita ada banyak cara sebenarnya. First kali, tak berapa jelas dekat scan ni. Body language sebenarnya tulis sini. Okay, body language. Atau bahasa Melayunya bahasa badan. Bunyi macam kelakar tapi badan kita ni boleh menyampaikan mesej sebenarnya. Okay, so dengan cara apa? First kali kat sini tulis tak berapa jelas ni, sit. Cara kita duduk boleh menyampaikan mesej. Duduk cara terlentang ke, duduk cara lipat kaki ke, so tu semua boleh menghantar mesej. And then berdiri, cara kita berdiri, stand. Ni stand lah, kalau tak berapa jelas saya tulis stand. Maksud cara kita berdiri, diri bongkok, berdiri secara sengit macam pokok kelapa. Okay, so tu semua boleh memberi maksud. Gestures. Gesture ni saya tulis balik, tak nampak jelas Gesture ni adalah pergerakan tangan kita, anggota badan, tangan ke, kaki ke, kepala ke, tu gesture. And then position your body, cara kita letak badan kita ni. Okay, sama ada kita letak badan kita sengit, menyandar ke. Okay, position your body. Saya tulis balik sebab takut tak jelas. Okay, so kita sandar badan kita ke. So apa maksud dia? Kita malas ke, kita penat ke. So semua tu memberi maksud. Or use facial expression, raut wajah kita ni, senyum, tak senyum. Okay, semua boleh memberi positif atau negatif message. So hati-hati, badan kita ni boleh memberi tindak balas yang memberi makna. So hati-hati dengan pergerakan. Number 2, action, tindakan kita. Macam mana? Kalau orang tu suruh menyapu, pergi mop, tu menunjukkan tindakan kita tak betul. Kita tak dapat feedback yang betul. Maknanya dia tak dengar lah apa yang kita nak cakap. Okay, so tu sebab penting action ni, tindakan. Contoh saya bagi arahan dah, buat macam ni. Korang buat juga cara lain. Tu maknanya action yang salah. Maksud feedback tak betul tu. Maknanya saya sampaikan tapi korang tak dengar. Right. So mudah je tu, action. And number 3, appearance. Kita punya penampilan. So penampilan ni the way you look physically badan kita ni. Nampak baju tak bergosok, tak pakai makeup, lipstick tak pakai, bibir tu nampak pucat je. Tu semua memberi maksud, feedback. Okay, so hati-hati bila kita berpakaian tu lah. Dress, pakaian kita, baju tak gosok, baju kotor,
Tu sebab kalau jadi frontliner ni, baju kita kena jaga. Contoh korang pergi kat kaunter pos laju ataupun kaunter pejabat pos lah. Tiba-tiba kau nampak satu akak ni dekat kaunter, baju dia ada sambat nasi lemak. Apa dia terlintas dalam kepala kau? Jadi kau akan cakap, selekehnya akak ni. Okay? So dia dah memberi image yang baik. Alright, so tu sebab pakaian kita kena jaga. Tu sebab kalau kerja customer service ni, kita ada banyak uniform. At least ada 3 lah. Kalau apa-apa berlaku, kita boleh pergi tukar. Tu kelebihan ni lah. And how you maintain your work area. Work area korang tu, meja korang tu, bersih tak? Bersih. Customer datang tengok berterabur, komputer sana sini, kertas berterabur sana sini. Itu dah memberi feedback yang tak baik. Itu menunjukkan diri anda tu macam mana. Okay, kemah ke tak kemah. So either professionalism or indifference. Sama ada kita ni professional ataupun tidak. So hati-hati dengan penampilan kita. So tu semua non-verbal feedback. So korang sebelum focusing on jawapan, tengok juga dengan cara kita nak menyampaikan jawapan tu. Kita punya benda yang tak boleh bercakap ni, badan kita, cara kita duduk, cara kita diri dan sebagainya. Okay, alright. Kita bawa lagi. Dealing assertively with customer. Assertive ni, dia tak pernah nampak perkataan atas tu. Dia lebih sebenarnya tegas. Kalau kau translate ni, dia maksud tegas. Tegas ni macam mana? Dia tak marah Marah bukan tegas Tegas ni dia macam fokus straight to the point. Dia tak ada macam lencur-lencur, nak bunga-bunga ayat tak ada, atau nak marah-marah tak ada. Assertively ni dia in control. Okay, so your level of assertiveness is directly tied to your style of behaviour. Perangai kita tu macam mana. Okay, some people are direct and to the point. Ada setengah orang dia straightforward. Kalau dia nak cakap A je, tak ada pun dia nak lencur-lencur, nak sampai ke A tu. Others are calm and laid back. Ada yang lebih kepada bertenang dan juga slowly lah terangkan kepada customer. Tapi kena hati-hati. Sebenarnya customer ni ada setengah orang nak cepat, ada setengah orang tak kisah. Alright. So bawah ni, perbezaan antara assertive dengan non-assertive punya cara. So first kita tengok first point tu, poor eye contact while speaking. Kalau orang yang non-assertive ni, yang tak tegas, dia pandang tempat lain, banyak jejak mata dia beralih ke tempat lain. So kalau assertive, dia akan pandang mata customer. Number 2, weak limb fish handshake. Limb fish ni ikan glamour, dia mengilai-ngilai tu kan. Macam tangan kita pun bergerak gitu bila bersalam, lembik-lembik je tu kan. So itu menunjukkan kita salam dengan tidak profesional atau salam dengan lemah lah. So itu non-assertive. Kalau assertive, dia grabs firmly without crushing. Tapi janganlah sampai genggam, sampai nak gegar tangan tu, gigit tangan, jangan buat macam tu. Okay, maksudnya dekat sini wave your hand, maksudnya kita erat, salam tu bererat. Okay, nampak dia macam bercantum. So tu cara nak salam lah. Okay, then number 3 ditulis tu rambling speech, cakap secara gagap-gagap lah, macam takut-takut. Okay, kalau assertive, dia akan fikir, think, plan, speak a specific question or information. So dia memang sangat straight lah. Tak ada nak lencur-lencur sangat. Okay, so ada bagi lagi contoh-contoh bawah tu lah. Senang cerita, assertive ni dia tidak begitu fokus. Dia tak begitu, orang kata, nak sampaikan mesej tu, dia tak boleh nak sampaikan. Dia lemah lah orang kata. Okay, assertive ni dia betul-betul fikir, dia plan betul-betul. Tak adalah dia macam main terus tembak je kan. Dia plan betul-betul. Okay, nak cakap macam mana, cara dia nak jumpa tu profesional. Okay, so tu perbezaan antara assertive dengan non-assertive ni lah. Okay, so kita turun bawah lagi, page 7. Bawah ni ada dialog. Kalau dalam kelas ni, saya suruh korang baca lah dialog ni. Saya suruh ada seorang jadi customer, seorang jadi service provider. Tapi perbezaan dia saya straightforward lah. Okay, so kat sini dia kata assertive can assist in solving. Assertive can assist in solving problems. Aggressive can escalate and cause relationship breakdown. Tu sebabnya assertive ni bukan bermaksud dia garang atau marah. Assertive ni dia lebih kepada fokus, dia tegas. Alright, so bukan garang lah maksudnya. Kalau garang tu serius sangat lah. Alright, okay, so kat sini dia kata assertive behaviour example. Ni contoh-contoh orang yang assertive. Ni situasi ni, dia lebih kepada situasi yang mana
Ada seorang customer ni, saya terus ringkaskan lah sebab kita tak boleh nak buat dialog ni. Dia nak pulangkan sweater. Tapi cara service provider ni respon macam mana? Okay. So tu yang penting. So kalau kita tengok kat agresif bawah ni, depan dia tu sama atas itu ayat sama. Excuse me tu, I received the sweater as a present. So sama lah yang tu. Sampai dekat no, as I said it was a gift. Sampai situ je. So kat part ni samalah. Okay, kat sini sama. Bezanya solution tu. Ini problem. Sama je lah. Problem dia sama. Masalah dia sama. Okay. So yang bawah ni solution. Apa yang solution seorang service provider tu bagi? Penyelesaian dia lain. So kalau kau tengok yang bawah ni, penyelesaian dia pun lain juga. Alright. Tengok ayat dia. So saya baca dia penyelesaian je lah . So bawah atas ni, kalau assertive dia kata, that's alright. Okay, tak apa. But I will need you to fill out this form. Top of this form, your name, phone number, reason for return and please sign at the bottom. Nampak dia terang satu-satu. Apa kena buat, isi form, tulis kat mana, apa nak tulis. Okay. And then customer dah start senyum. Sebab dia kata macam menyusah lah pula isi form kan. So dia kata, does this I mean to get off the line and then wait again? I've already been in line for 10 minutes. Nampak customer tu kata, saya dah beratur daripada tadi dah. Takkan saya nak kena isi borang ni, dah beratur balik. Okay. So service provider ni beri penyelesaian. Well, rather than delay the line, you should step over to the table and fill out the form and then bring back to me, I'll take care of you. So maknanya, dia memudahkan lagi customer. Dia kata pergi je isi kat table sana, sekejap lagi datang je balik kat saya. Okay. So customer pun senyum. Nampak kita mudahkan dia. Kalau yang agresif ni pula, tengok cara dia cakap. Nampak service provider dia cakap apa? Well, our policy requires that you... Nampak dia cakap perkataan our policy. Nampak dia macam tegas. Dia macam garang. Macam nak marah lah. Our policy requires that you have to fill out the form since you don't have a receipt. Nampak? Dia salahkan customer. Sebab awak tak ada receipt. Awak kena isi lah borang ni. So nampak tidak cantik lah kat situ. Dah nampak macam nak start gaduh lah. And then customer dah start not smiling. So dia tanya balik, does that mean I have to get off the line and then wait again? I've been already in line for 10 minutes. Okay, dia cakap dia dah beratur, dah penat 10 minit lah dia beratur. Lepas tu service provider nampak dengan tidak sopan je dengan mengatakan the lines is getting shorter. Tak apalah, barisan dah makin pendek. Dia takkan lama. So next dia bawah. Nampak? So sangat tidak sopan. Dia kata tak apalah, tak panjang pun, beratur je lah balik. Dalam arti kata lain lah. So nampak kat situ boleh buat gaduh lah. Itu maksud agresif. So elakkanlah memberi jawapan macam tu. So kalau kita jumpa customer, berilah penyelesaian yang memudahkan dia. Bukan menambahkan lagi masalah. Alright. So kau boleh baca nanti dalam nota korang. Nak baca dia punya dialog ni, macam mana dia respon. Okay. Masalah sama, dulu masalah sama. Bezanya cara kita selesaikan masalah tu. Okay. Alright, last page. Page 8. Providing assertive service. So macam mana kita nak provide service yang professional ni lah, yang straight to the point. Number 1, facial expression. Raut wajah kita tu. Senyum. Okay, smile and demonstrate warmth and willingness to help. Okay. So kita pastikan kita sesenyum. Okay, nampak yang kita ni nak membantu. Number 2, your voice. Remain calm, steady and self-assured. Jangan tiba-tiba naik suara. Jangan tiba-tiba tak ada suara. Okay, so kita kena steady. Alright. And then number 3, posture. Cara kita berdiri. Stand or sit erect but not rigid. Maksudnya kat sini janganlah berdiri tegak sangat. Kerah. Macam askar tu jangan. Okay. Cuba untuk berdiri tegak tapi jangan sampai tak bergerak langsung. Macam askar tu lah. Alright, tu maksud dia kat situ. Berdiri jangan berbongkok. Jangan nak menyandar, nak bertener atas kaunter, jangan. Pastikan berdiri tegak. Duduk pun sama juga. Jangan duduk menyandar, duduk ke belakang atau duduk sengit ke tepi. Okay. Itu posture. Gesture pula adalah pergerakan kita. Use gesture with arms and hand. Gunakan pergerakan tangan dengan lengan kita. Nak menambahkan lagi, orang kata nak menambahkan lagi kita punya kata-kata tu punya semangat. Tunjuk tangan kita tu bergerak. And number 5, eye contact. Maintain eye contact as you smile. So pandanglah customer kita sepanjang masa. Okay. And then last one. Belum last lagi. Second last. Causes of conflict.
Apa boleh menyebabkan pergaduhan dengan customer? Ni maksudnya kena elak lah. Punca ni. Elak lah. Alright. So elak lah benda-benda ni. Number one, dia kata conflicting value and belief. Kita percaya lain, customer percaya lain. Tu sebabnya bila kita jumpa customer, kita kena setuju dengan dia. Apa saja yang dia cakap, kita layan je. Sebab kita kena ingat, kita perlukan dia sebagai sumber income kita. Dan kita perlukan dia untuk memastikan yang kita boleh bekerja kat situ. Kalau tak ada customer, habislah lingkup syarikat tu. Habislah kita. So pastikan, cubalah kita tahu susah. Cubalah untuk ikut apa yang customer nak. Okay. So conflicting value and belief ni elak lah. Apa saja percayaan kita tolak tepi. Layan je lah customer tu. And then number 2, personal style differences. Maksudnya cara yang berbeza. Ada customer nak cepat, kita selalunya buat relax, so slow. Mulalah boleh berjadi konflik kat situ. So pastikan kita ikut style customer tu macam mana. Kau nampak customer tu macam nak cepat, buatlah cepat. Okay. And then number 3, differing perception. Sama lah dengan number 1 tadi. Tanggapan yang berbeza. Awak bagi jawapan lah. Contoh dia tanya, Dek, kenapa benda ni berlaku? So kita terang, tapi tiba dia jawab, saya rasa saya rasa macam ni. Dia pula bagi persepsi dia sendiri. So kena hati-hati. Alright. So lagi satu, jangan judge people lah. Don't judge people. Jangan sebab nampak dia macam tak reti, kita judge dia. Jangan. Alright. So don't judge people lah. So please don't. And number 4, inadequate or poor communication. Kita tak sampaikan maklumat tu dengan tepat atau dengan menyeluruh. Okay. So jangan sekali-kali kita bagi arahan yang tak lengkap, sebab nanti kesudahannya boleh bergaduh. Okay. So bagilah dengan jelas dan clear. Cuba confirmkan balik yang customer faham tak apa yang kita terangkan. And then last kali, misuse of power, salah guna kuasa. Okay. For example, kita ni belagak macam kita ni tuan punya kedai. For example, tak apa cik, saya bagi free. Kita buat keputusan macam tu. Kesudahannya boleh tak dapat free pun. Boleh konflik kat situ. So hati-hati. Buat keputusan berdasarkan kemampuan kita. Jangan sekali-kali buat keputusan yang luar daripada kemampuan kita. Alright, so tu causes of conflict. Tolonglah elak 5 tu, punca tu. Alright, so last one, guideline for effective conflict management. So ni punca masalah. Ni macam mana nak selesaikan masalah. Selesaikan. Tapi kita kena ingat, kalau boleh elak, kita elak. Tapi kalau tak boleh nak elak, macam mana? So ni ada guideline dia lah. So number 1, pasti remain calm. Bersabar. Jangan kita pun nak sama naik marah juga. And then number 2, dia kata be proactive in avoiding conflict. Cubalah elak. Avoiding. Sentiasalah elak. Jangan nak start gaduh dengan customer. Number 3, keep an open mind. Jangan sempit sangat fikiran tu. Okay. Bila sempit fikiran ni, kita ada banyak sangat kepercayaan. Kita rasa ni betul, tu betul. So dia boleh menyebabkan pergaduhan. Okay. And then number 4, identify and confront underlying issues immediately. Selesaikan masalah tu dengan segera. Tak payah nak kita nak melencong ke topik lain, nak buat hal lain, jangan. So kita cari punca masalah dan selesaikan. And then number 5, stress cooperation rather than competition. Kita sama-sama kurangkan stres. Jangan kita bersaing pula. Siapa stres lagi banyak. Jangan. Cuba untuk selesaikan masalah. And number 6, follow established procedure for handling conflict. Setiap tempat dia dah ada prosedur. Prosedur ni cara-cara ataupun panduan lah nak selesaikan masalah. Ikutlah panduan tu. Setiap syarikat dia dah ada. Setiap kaunter depan dia dah ada buku dia. Apa ayat-ayat yang kita nak guna dan cara nak selesaikan masalah tu, ikut je lah. Sebab kenapa? Dia nak selamatkan kita daripada kita buat benda yang salah. So ikutlah prosedur tu. Dan nanti kalau ada customer mengamuk, bos kita akan tanya balik, kita buat cara yang betul tak? Kalau tak buat cara yang betul, tak ikut prosedur, kenalah kita balik. Okay, so pastikan ikut prosedur. So ni guideline lah, 6 cara kita nak selesaikan masalah, okay, konflik tu. Kalau boleh elak, elak. Alright. Okay, so tu saja sampai page 8 ni. Alright, so chapter 3 ni sahaja cara untuk kita create positif punya communication. Alright, so habis chapter 8 ni, barulah boleh isi
attendance. Kenapa saya split part 1 dengan part 2 tu? Sebab part 1 tu dia agak panjang. So saya tak nak korang tengok YouTube terlalu lama. Nanti korang akan tertidur atau terlelap. Right, so 30 minit tu agak panjang lah. So saya stop dekat situ dulu. So ni saya sambung part 2. Okay. So masa hujung part 1 itu saya ada terangkan nak isi attendance tu kan. Okay, so part 2 ni, hujung part 2 ni saya terangkan apa sebenarnya yang kau kena buat. Dekat bawah tu, dekat YouTube ni, dekat bawah ni, page dekat bawah ni ada description orang kata. Awak cari button nak tekan description tu, dia akan buka adalah saya punya link untuk klik ke attendance. Saya tulis tu attendance, lepas tu link dia. Klik je attendance tu, isi, fill in the details and submit. So tu menunjukkan yang korang dah tengok video ni sampai hujung, sampai habis. Alright. Tu sebab masa chapter 1, masa saya buat part 1 tu, sebenarnya saya nak pastikan korang tengok sampai habis part 2 ni, baru saya bagi korang sign attendance. Dan korang akan tengok video ni pada tarikh 29 hari bulan Jun 2020. So lepas pada tu, siapa yang tengok lambat, so attendance tu jadi tak valid lah. Sebab attendance tu saya buka untuk 29 hari bulan sahaja. So pastikan kau tengok video ni sampai habis pada tarikh tu. Okay, so siapa yang dah buat, terima kasih. Dan terima kasih kerana memberi kerjasama dengan tengok video saya ni daripada part 1 sampai part 2. So nanti on the next class saya akan bagi tutorial. Tapi sebelum saya bagi tutorial tu, saya akan tanya feedback daripada korang. Saya akan tanyalah setiap seorang apa pendapat korang tentang chapter 3 dan pendapat korang mengenai YouTube ni. For example, tak sesuai ke saya ajar macam ni. Anything, korang boleh cakap apa saja korang nak. Saya akan tanya setiap seorang lah apa pendapat korang mengenai cara yang saya gunakan ni. Sebab bagi saya dia lebih fleksibel. Korang boleh tengok anytime. Tak perlulah korang follow the timetable sangat. Okay, so korang boleh tengok bila masa. Malam ke, time bila korang dah berjaga ke, korang boleh tengok. Alright. So tapi on the next class saya akan tanya lah. Okay, so get ready with that. And then tutorial saya akan bagi on the next class, hari Khamis lah. Okay, and then jangan lupa kat classroom submit according due date tu lah. Okay, dan submit dekat classroom sahaja. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh teruskan tanya saya dekat group WhatsApp atau boleh PM saya kalau malu-malu. Okay, boleh direct message saya. So kalau tak ada apa-apa, itu saja kelas saya hari ni. Terima kasih kerana menonton daripada chapter part 1, chapter 3 part 1 sampailah chapter 3 part 2. Okay, so saya jumpa korang on the next class. Terima kasih. Assalamualaikum.